Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Ayu Nazirah binti Rosli, pemegang kad pelajar bernombor BA 20110477 daripada Penghayatan Etika dan Peradaban Seksyen 16 iaitu kumpulan 2. Saya akan membentangkan pengenalan tentang etika dan peradaban. Etika dan peradaban merupakan sesuatu perkara yang paling penting bagi menjamin keamanan dan keharmonian sesuatu negara bangsa. Etika bermaksud prinsip moral ataupun nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu. Manakala peradaban pula memberi maksud budi pekerti yang halus dan menunjukkan tingkah laku yang baik. Terdapat satu konteks penting dalam etika dan peradaban iaitu etos. Etos merupakan istilah yang menunjukkan ciri sesuatu bangsa yang berkongsi tentang sejarah sosial yang terkandung dalam perlembagaan negara dan juga mendukung takbir serta pembangunan negara. Terdapat sejarah-sejarah idea dan amalan etika dan peradaban di negara Malaysia. Antaranya perubahan yang berlaku di persekitaran alam Melayu dan Nusantara, yang berlaku di Tanah Melayu dan Borneo, yang dikenali sebagai Sabah dan Sarawak pada zaman sekarang. Selain itu, perkembangan sejarah alam Melayu yang berlaku bermula dari zaman prasejarah, zaman pensejarahan dan zaman sejarah moden. Seterusnya, saya akan menghuraikan maksud etika dan peradaban dari segi proses sejarah. Etika atau falsafah yang bersifat moral berhubung dengan nilai-nilai atau konsep yang berkaitan dalam sesebuah perkara, kerana etika dapat diterapkan dalam pergaulan seharian individu. Peradaban boleh dikatakan sebagai pencapaian dalam segala tingkah laku, pemikiran dan penciptaan yang baik yang membolehkan pembentukan akhlak, tata susila, adab dan budi bahasa yang mulia bagi individu yang membentuk sesebuah bangsa atau negara. Peradaban mempunyai makna yang sangat luas dari segi kemajuan politik, ekonomi dan juga teknologi. Etika dan peradaban dari segi sejarah dalam acuan Malaysia, etika dan peradaban merupakan salah satu kekuatan kepada pembentukan negara Malaysia berlandaskan susun masa evolusi sejarah dari era pro-kolonial sehingga pasca kolonial. Peradaban acuan Malaysia perlu dikupas serta dihujahkan dalam aktiviti akademik yang berpandukan perlembagaan persekutuan sebagai sebuah tapak integrasi etika dan peradaban. Zaman prasejarah dikenali sebagai zaman batu lama yang terdiri daripada dua zaman yang berlainan iaitu Paleolitik awal dan akhir yang wujud pada 5,000 awal sebelum Masihi sehingga 10,000 sebelum Masihi. Terdapat wujudnya perak men dan perak woman pada Paleolitik awal dan Cro-Magnon pada Paleolitik akhir. Terdapat 3 zaman yang ada di Malaysia iaitu zaman Paleolitik, zaman Neolitik dan zaman logam. Yang pertama, zaman Paleolitik. Di Malaysia, ciri-ciri penempatan pada masyarakatnya adalah berasaskan hidup secara berpindah randa, iaitu dengan tinggal di sesuatu kawasan secara tidak tetap. Masyarakatnya pada masa itu biasanya tinggal di kawasan yang terbuka seperti berhampiran dengan tasik di luar gua untuk mendapatkan keperluan makanan dan minuman. Yang kedua, zaman Neolitik, mereka mula menjalankan kegiatan perdagangan dan mencipta alat-alat tembikar. Penempatan mereka yang utama ialah di Bukit Tengkorak Sabah dan Gua Nia, Sarawak. Yang ketiga, zaman logam di Malaysia, masyarakat telah mula mempunyai adat resam tersendiri. Mereka juga telah menghasilkan alat logam yang berasal daripada gangsa dan besi seperti kapak, sabit, pisau dan menjalankan sistem perdagangan yang dikenali sebagai sistem barter. Seterusnya, zaman protosejarah. Pada zaman ini telah wujudnya kerajaan purba atau dikenali sebagai kerajaan awal yang terdiri daripada Langkasuka, Kedatua, Citu, Loye dan Panpan. Antara kerajaan tersebut telah mempengaruhi etika dan peradaban dari segi perkembangan sejarah alam Melayu telah diwariskan secara turun-temurun. Kerajaan Langkasuka yang terletak di pantai timur semenanjung Tanah Melayu di antara Senggora dan Kelantan adalah lokasi asalnya kerajaan Patani. Antara kerajaan tersebut adalah Citu atau Red Atlant,
Kerajaan Citu merupakan sebuah kerajaan yang dikagumi dari aspek pemerintahan dan faktor yang lain pula kerana Citu mempunyai sumber hasil bumi yang menjadi rebutan oleh para pedagang. Seterusnya, etika dan peradaban dalam konteks acuan Malaysia dari segi kolonial. Kesultanan Melayu Melaka sebenarnya telah diasaskan oleh seorang putera Sriwijaya yang berbangsa Melayu yang berasal dari Palembang, iaitu Parameswara. Pada asasnya, Melaka bukanlah sebuah kerajaan Islam sehingga Parameswara berkahwin dengan puteri Pasai. Sultan Melaka telah mengadakan satu sistem pentadbiran yang tersusun dan telah dikenali sebagai sistem pembesar empat lipatan. Sistem tersebut telah terdiri daripada pembesar-pembesar yang menjadi pegawai kerajaan Melaka. Dalam sistem ini, Sultan akan mengetuai dalam pemerintahan tersebut. Sultan telah diiringi oleh bendahara, penghulu bendahara, temenggung dan laksamana. Dan peradaban dalam konteks acuan Malaysia dari segi pasca kolonial. Pada era 1920, kebanyakan sudah wujud nasionalisme disebabkan timbul kesedaran politik melalui pendidikan pada masa itu. Muncul golongan berpendidikan yang mula memperjuangkan semangat nasionalisme dengan menyebarkan ideologi masing-masing. Kesatuan Melayu Muda yang bermatlamat untuk menghalau penjajah dan membentuk kerajaan sendiri. Ini telah memarakkan ketenteraan Jepun ke tanah Melayu pada Disember 1941 hingga 5 Februari 1942 yang merupakan penandaan satu lagi era penjajahan. Namun ini telah diberhentikan kerana pada masa itu Jepun telah menyerah kalah ekoran daripada pengeboman atom ke atas Hiroshima dan Nagasaki. Dengan demikian, Tunku Abdul Rahman telah menaikkan semangat perjuangan dengan membentuk Parti Perikatan pada 1952 telah membuka mata pihak British untuk membenarkan penduduk tanah Melayu untuk mentadbir negaranya sendiri. Di situ wujudnya perpaduan antara tiga kaum iaitu Melayu, India dan Cina yang memberikan hasil apabila Perjanjian London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956 dan memberikan pertandaan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka. Saya Azli Syazriani dan hari ini saya akan membicarakan mengenai penghayatan etika dan peradaban dari segi struktur sosial dalam konteks masyarakat, negara dan pasaran. Di Malaysia, struktur sosial merupakan kayu ukur yang menentukan tahap penghayatan etika dan peradaban. Terdapat tiga struktur sosial, iaitu struktur sosial dari segi masyarakat, negara, dan pasaran. Struktur sosial masyarakat melibatkan etika dan peradaban yang ada pada masyarakat Malaysia. Oleh itu, untuk melahirkan sebuah negara yang berintegriti tinggi, mestilah bermula dari masyarakat yang mengamalkan nilai etika dan peradaban dalam diri. Untuk melahirkan masyarakat, ianya mesti melibatkan individu, keluarga, dan komuniti sebagai struktur sosial asas sebuah masyarakat. Individu yang mempunyai kesedaran etika dan peradaban akan membentuk sebuah masyarakat yang beretika dan keluarga pula memainkan peranan yang besar dalam membentuk dan mendidik ahli keluarga untuk menanamkan nilai etika dan peradaban dalam diri mereka sebagai seorang individu. Manakala, sesebuah komuniti pula hendaklah membina sebuah persekitaran yang bersih dan sehat. Penghayatan ini mestilah bermula dari masyarakat yang mempunyai nilai etika dan mempunyai peradaban yang tinggi supaya ianya dapat membentuk etika dan peradaban negara. Orang pemimpin negara juga haruslah mempunyai nilai etika dan peradaban yang tinggi dalam diri mereka kerana mereka juga merupakan penentu kepada kestabilan sebuah negara itu. Selain daripada melahirkan modal insan kelas pertama, kestabilan serantau melalui kerjasama dan rundingan dalam pelbagai bidang juga dapat diwujudkan. Etika dan peradaban dari segi struktur sosial dalam konteks pasaran pula merujuk kepada pegangan prinsip-prinsip moral dalam dunia perniagaan dan perekonomian yang melibatkan pasaran. Oleh itu, kepentingan etika dan peradaban dalam aspek pasaran tidak dapat disangkal lagi. Dengan etika dan peradaban dalam pasaran negara, sudah pasti ekonomi negara akan terus maju dan stabil pada masa kini dan masa akan datang. Dalam bahagian ini saya akan menerangkan maksud etika dan peradaban dari segi biografi dalam acuan Malaysia.
etika dan peradaban dari segi biografi bukan saja dapat dilihat dari segi proses sejarah dan struktur sosial, malah dapat juga dilihat dari segi biografi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, biografi merujuk kepada cabang sastra yang berkaitan dengan riwayat hidup seseorang. Istilah biografi dikaitkan dengan penulisan bukan kaedah rekaan, dan ia mengembangkan sudut rumit serta menonjolkan perbezaan perwatakan termasuk pengalaman pribadi. Secara umum, etika dan peradaban merujuk kepada sumbangan yang telah dilakukan oleh tokoh atau pemimpin yang berpengaruh dalam mempengaruhi gaya pemikiran orang lain terhadap sesuatu peristiwa. Etika dan peradaban dari segi biografi dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu peranan individu, peranan masyarakat, peranan keluarga, dan peranan komuniti. Seterusnya, etika dan peradaban dari segi biografi individu. Individu terdiri daripada pemimpin utama sesebuah negara. Seperti contoh Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, dan Pisang Bantan. Menurut laporan khas Faizi Muhammad Zain dalam Berita Harian 2015, pemimpin terdahulu menekankan bahawa rakyat di negara ini perlu menghormati agama masing-masing tanpa membiarkan perbezaan ideologi sebagai pemisah kepada kerukunan perpaduan di negara kita. Etika dan peradaban dari segi biografi keluarga. Keluarga memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang bahagia. Keruntuhan yang berlaku dalam kalangan masyarakat adalah berpunca daripada keruntuhan institusi keluarga. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak seperti memupuk sikap tanggung jawab, mewujudkan sikap kasih sayang, dan mempunyai sifat empati terhadap orang lain. Peradaban dari segi kekeluargaan tertumpu kepada tingkah laku setiap anggota keluarga dalam menghormati antara satu sama lain. Contohnya, anak tidak seharusnya bercakap kasar dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Perkara ini dapat membina personaliti golongan muda di Malaysia ke arah yang lebih baik apabila mereka meningkat dewasa. Dari segi biografi komuniti pula, ialah merujuk kepada suatu kelompok manusia yang hidup atau tinggal di sesuatu tempat, daerah, negara di bawah satu pemerintahan. Etika sangat penting dalam membentuk komuniti yang hidup aman damai serta dapat menghormati antara satu sama lain. Hal ini bertujuan. Berikut merupakan kesimpulan yang boleh disimpulkan daripada etika dan peradaban. Etika dan peradaban yang bermula dari zaman pra-kolonial sehinggalah zaman pasca-kolonial menunjukkan konteks etika dan peradaban ini amat penting bagi menjalani kehidupan seharian. Dari segi struktur sosial, wujudnya pelbagai agama, bangsa dan budaya. Hal ini terjadi sewaktu zaman prasejarah. Hal ini menyebabkan wujudnya sikap toleransi antara satu sama lain yang menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang kaya dengan budaya dan etnik. Dari segi pasaran, etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam menyumbang ekonomi negara. Dua konteks tersebut perlu bagi meningkatkan taraf ekonomi sesebuah negara. Biografi juga menyumbang kepada perkembangan etika dan peradaban melalui sumbangan-sumbangan dari segi pemimpin-pemimpin pada masa dahulu. Sumbangan-sumbangan tersebut telah memberi impak positif kepada pemikiran-pemikiran masyarakat terhadap peristiwa yang telah berlaku sejak zaman dahulu lagi.